Assalamualaikum. Okey, cikgu buat recording ni. Okey, untuk kita bincangkan beberapa soalan yang aras tinggi lah. Okey, untuk taburan binomial. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita tengok salah satu contoh yang melibatkan aras yang sederhana. Okey, sekejap lagi kita tengok aras tinggi. Okey, so ni soalan yang melibatkan taburan binomial. Okey, taburan binomial. Okey, diketahui 87% remaja di sebuah pusat serenti bebas dadah. Okey, so dia bagi tahu kat situ bebas dadah. Okey, so sekejap ni. Okey, so kita kena alert. Okey, soalan tu okey, 87 tu dia bebas dadah. Okey, so kita akan tulis kat sini dalam bentuk peratus. Okey, so kita cikgu tulis tak ambil pen. Okey, 0.87 adalah yang bebas dadah. Okey, so bebas dadah. Lepas tu kita tahulah yang masih menagih 0.13, betul tak? Okey, jumlah dia jadi 1 tak? 0, yes, jadi 1. So yang ni adalah yang masih menagih. Kalau dah keluar pusat serenti tu dia masih menagih. Okey, masih tagihlah cikgu tulis sebab nak jimat space. Okey, so kita tengok. Kita jangan tulis P dengan Q lagi. Kita kena baca soalan yang elok. Okey, jika 5 bekas belajar pusat itu dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa 3 daripadanya masih penagih. Okey, masih penagih. So, maksudnya kat sini, kita akan cerita dari segi penagih. Masih menagih. Okey, masih penagih dadah. So, kita akan pakai kat sini P dia 0.13. Oops, 0.13. Okey. So, 0.13 ni sebagai P dia. Sebab penceritaan dia X kat sini pun boleh ubah rawak dia ialah masih penagih. Okey, dia tak bebas. Ni yang tak bebas. Masih penagih. This is the pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah rawak dia lah. Okey, dia cerita masih penagih. So, kita tak boleh ambil bebas dadah sebagai P. So, kita kena ambil cerita masih penagih tu. Okey, so 0.87 ni will be the value of Q. Sebab jumlah dia akan jadi 1. Okey, so kita tahu kat sini N dia ialah 5 lah. Okey, so R dia kat sini exactly 3. Sebab dia tak kata sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya ke apa. Dia kata 3. So, X sama dengan R kita ialah 3. Okey. So, R kita 3. Tuliskan sikit kat sini. R dia sama dengan 3 kan? Okey. Okey, so kita pun isilah dengan rumus kita. Ingat lagi tak rumus? Rumus dia, okey, P X sama dengan R. Lepas tu N C R P kuasa R Q N tolak R. Okey. So, cikgu masukkan rumus dia kat sini. Nilai pada rumus 5 ialah N dia 5, C 3. Okey, P kita ialah 0.13 kuasa 3 balik. R kita ialah 3. Dan 0.87 kuasa 5 tolak 3, 2. Okey, so kamu tekan kalkulator elok-elok, kamu akan dapat 0.0166 Okey, ni kebarangkalian daripada 5 tu 3 yang akan masih lagi menagih. Okey, kalau dari segi peratus ialah 1.66% lah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, so ni cerita dia ialah masih penagih. So, kita ambil yang masih penagih tu 0.13 tu sebagai P. Sebagai kebarangkalian kejayaan. Maksudnya benda yang kita bincangkan lah. Okey, so kita akan tengok soalan yang B. Okey, untuk kita bezakan sekurang-kurangnya 1 bebas dadah. Bebas dadah. Okey, so yang ni bebas pula. So, kita akan cerita tentang yang bebas dadah. So, P kita will be 0.87. Ni kamu kena differentiate Okey, so Q will be 0.13 lah. Okey, so kita kena kenal pasti. Ni masih lagi 5. Kita kena kenal pasti. Okey, yang mana P, yang mana Q ikut penceritaan dia. Okey, yang ni bebas dadah. So, cikgu akan ambil bebas dadah sebagai P.
Okey, P tu ialah tentang kebarangkalian yang kita sedang bincangkan. Kita sedang bincangkan yang bebas dadah. So, yang bebas dadah ialah 0.87. Nampak tak dia berubah dia punya P dan Q ikut cerita pada soalan. Okey, so cerita pada soalan tadi apa dia? Yang ni yang bebas dadah. Okey, so pembuli ubah rawak dia ialah bebas dadah ni. Okey, so kebarangkalian dia mesti kebarangkalian bebas dadah. Okey, so kita nak tulis R lah. Kita nak cari R kita. Sekurang-kurangnya satu bebas dadah. So, R sekurang-kurangnya satu maksudnya R apa? Sekurang-kurangnya satu bebas dadah maksudnya R lebih besar dan sama dengan 1. Maksudnya R2, R3, R4, R5. Allah, banyaknya kan nak buat lagi kan. Kita nak kena buat 5C2 untuk 5C3 untuk 5C4 untuk 5C5. Sebab sekurang-kurangnya satu bebas dadah. Okey, kalau sekurang-kurangnya satu, maksudnya satu masuk sekali kan? Satu pun masuk juga. Cikgu tertinggal. Satu pun masuk, dua pun masuk, tiga pun masuk, empat pun masuk, lima pun masuk. 5. Okey, so sebab N dia 5 kan? Okey, so Allah, panjanglah kita nak buat kan? Okey, so kita tahu jalan yang smart. Okey, the smart way of solving this question. Kita ambil kebarangkalian 1 tolak yang tak ada dalam R. Ni R R dia yang ni. So yang tak ada dalam R ialah kosong sahaja. Kosong sahaja. Yang tak ada dalam R. Cikgu dah terangkan kan kenapa ambil macam ni? Sebab kita nak jalan pendek. Okey, smart way. Okey, so X sama dengan kosong ni. R kosong ni kita tolakkan. Okey, so kita akan ambil 1 tolak dengan pendek je lah kita punya apa ni rumus yang kita nak guna pakai ni. N dia 5, C kosong. Okey, hati-hati 0.87 is our P kita. Okey, kosong juga kat sini. 0.13 kuasa 5. Okey, so kita pun tolak elok-elok. Kita akan dapat 0.999. Berapa tu? 9 tu berapa kali tu? Okey, 963. Okey, maksudnya hampir 100% lah. Okey, hampir 100% ataupun hampir 1. Tapi kita tulis macam ni sebab dia tak penuh 1. Okey, kebarangkalian penuh ialah 1. Okey, so kita akan dapat jawapan macam ni. Okey, so hati-hati cikgu nak tunjukkan. Kita kena hati-hati dengan soalan yang pattern macam ni. Yang cerita yang pertama, cerita A tu cerita masih menagih. So kita kena pakai P dia sebagai 0.13. Dan apa ni soalan yang kedua tu sekurang-kurangnya satu bebas dadah, cerita bebas dadah. So kena pakai 0.87 sebagai kita punya P. Okey. So kita tengok satu lagi soalan ni. Okey, kita tengok soalan yang pattern yang lebih kurang sama juga. Okey, ni cerita hujan tak hujan. Okey, 30% pelajar sebuah sekolah di pendalaman tidak hadir. Okey, so cerita dia tidak hadir. Okey, kita tulis dulu. Okey, ni jadi 0.3 lah. Okey, ingat peratus kena tulis dalam bentuk perpuluhan sebab kebarangkalian dia tak sampai 1 kan. Okey, so dia kena less than 1. So kita tulis dalam bentuk peratus. 30 per 100, 0.3. Yang ni tidak hadir. Okey, so tidak hadir. Okey, maka hadirnya 0.7. Okey, so pelengkap Okey, ni yang hadir ke sekolah kalau hari hujan. Okey, so pada satu hari hujan, nama N orang pelajar telah dipilih secara awak. So N ni bilangan yang dipilih. So N ialah N lah. Kat kes ni dia tak beritahu berapa orang. Okey, so dia kata kebarangkalian tiada seorang pun yang hadir. Okey, ni cerita hadir. Okey, tiada seorang pun yang hadir. So, P ialah 0.7 sebab apa? Sebab cerita dia hadir. Okey, pembuli ubah rawak dia kat sini cerita pelajar yang hadir. Okey, so 0.7 ialah hadir. 0.3 ialah 0.3 yang tidak hadir. Okey, so dia jatuh dekat tempat Q lah. Okey, so R tu berapa kita nak isi dalam rumus ni? R ialah tiada seorang pun. Tiada bermaksud kosong. Okey, so kosong yang hadir. Okey, so kita pun isilah P. Okey, X sama dengan kosong. Okey, ada kosong untuk kes ni. Okey, jom kita letak rumus. N ialah N. C, R ialah kosong.
Okey, P ialah 0.7 kuasa kosong, 0.3 kuasa N. Sama dengan kebarangkalian dia bagi kat atas ni, dia bagi 0.000729. Okey, dia bagi nilai kebarangkalian. Selalu dia suruh kita cari kebarangkalian. Tiba-tiba yang ni dia bagi nilai siap-siap. Okey, sebab dia hilangkan N. Okey, so dia nak kita cari nilai N. Macam mana nak tekan kalkulator cikgu? N C0 ni. N kita tak tahu macam mana nak tekan kalkulator. So, okey, bear in mind, okey, N C0 ataupun 2 C0, 3 C0, 4 C0, 100 C0, kita tekan kalkulator apa-apa C0, dia akan dapat 1. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat 1. Okey, so apa-apa pun dia C0, kita akan dapat 1. Tekanlah 10 ke berapa ke, tak apa. Don't worry, kalau dia C0 kita akan dapat 1. 0.7 kuasa kosong pun dapat 1 juga. Apa-apa kuasa kosong dapat 1 juga. Ni yang ni, ni yang ni. Okey, 0.3 kuasa N, 0.3 kuasa N lah. Okey, so kita dapatlah macam ni. Okey, so okey, 0.000729. Okey, so kita nak buat macam mana ni? Nak pakai log ke cikgu? Okey, sebab kita ada kuasa yang kita tak tahu nak cari macam mana ni kan. Okey, so nak pakai log ke? Okey, so in this case kita tak payah pakai log sebab memandangkan N tu adalah integer. N ni integer, bilangan pelajar. So dia integer. Okey, so kita try tekan kalkulator. 0.3 kuasa 2 ke 0.3 kuasa 3 ke 0.3 kuasa 4 sekejap je ni. Okey, bila cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 0.3 kuasa 6. Okey, so 0.3 kuasa N ialah 0.3 kuasa 6 dapat 0.000729. Okey, maka N sama dengan 6. Okey, N in this case ialah 6. Dia should be integer positif. Okey, sebab dia bilangan. Okey, so tekan kalkulator, kita try and error je lah. Okey, 0.3 kuasa berapa? Dapat 0.00729, kita akan dapat 6. Okey, so maksudnya N dia 6. Okey, so cikgu rasa yang tu tak ada masalah. Okey, tengok soalan yang kedua ataupun soalan B bagi nombor 4 ni, cari kebarangkalian juga kurang daripada 2 orang dipilih itu tidak hadir pula. Dah ni cerita tidak hadir pula. Okey, so tidak hadir. Ni kurang daripada 2, so kena less than 2 lah. Okey, R tu less than 2. Okey, so kurang daripada 2 tak boleh sama dengan 2 . Okey, so read between the line. Okey, so bila kurang daripada 2, dia mestilah 0 dan 1. Okey, 0 dan 1. Okey, so kita tengok juga jalan cerita dia. Tuliskan X tu cerita apa? X tu ialah tidak hadir. Kena tulis macam tu pun boleh. Ubah rawak dia ialah tidak hadir. Okey, maka P dengan Q kita, jangan ambil P dengan Q yang hadir punya. Okey, so P dengan Q tu kena ubah tempat. So, maka P untuk case kita ni, cikgu tulis kat sini dah tak muat dah. Okey, kita buat partition sikit. Okey, P kita untuk case kita ni, P kita cerita tidak hadir. So, 0.3. Okey, 0.3 ialah cerita tidak hadir. Okey, maka Q kita 0.7. Sekali lagi, ikut jalan cerita dekat soalan. Okey, so kita ada 2 R, 0 dan 1 tak banyak sangat. So, kita boleh tulis terus untuk 0 dengan 1. X sama dengan 0. Okey, so kita tambahlah sebab dia ada 2 case. Ataupun okey, untuk R sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Okey, lepas tu kita dah tahu ni, kita isi je lah. N dapat 6 tadi. N, C, R, 0. P, 0.3. Hati-hati, 0.3 kuasa 0. Okey, Q, 0.7 kuasa 6 tolak 0 ialah 6. Tambah, okey, kita selesai baru untuk 0 ni. Okey, kita buat untuk yang ni pula. 6C1 0.3 kuasa 1 0.7
kuasa 6.15. Okey, so kiralah dua-dua ni kamu akan dapat jawapan ni. Okey, 0.4202. Okey, kamu akan dapat jawapan dulu lah cikgu. Cikgu tak akan kira lah, kamu kira sendiri nanti. Okey, cikgu nak tunjukkan dia punya pattern soalan lah yang melibatkan dua penceritaan yang tak sama tapi dalam suatu soalan yang sama. Okey, satu soalan yang sama. Okey, kita move on to next page. Okey, kita tengok ada lagi tak yang pelik-pelik. Okey, dah habis dah. Okey, dua soalan tu dah yang aras agak tinggi. Okey, tak adalah sampai ke ayat kan, tinggi sikit je. Okey, kita akan teruskan ni, ada dua part lagi yang kita nak selesaikan untuk taburan normal. Okey, so cikgu akan tunjukkan ni adalah means, variance dan sisihan piawai untuk taburan binomial. Okey, ni bukan statistik yang macam sisihan piawai yang kamu belajar yang ada dalam statistik tu. Okey, ni dalam taburan binomial. Okey, dia ada mean juga, dia ada sisihan piawai dan variance juga, tapi khas untuk taburan binomial sahaja. Okey, so mu sama dengan NP. Mu ialah mean Mean rumus dia NP. Okey, variance ialah NPQ. Sisihan piawai ialah square root NPQ. Sisihan piawai ialah square root pada variance lah. So, kita square root je. Okey, rumus ni masa KBSM dulu ada. Okey, sekarang ni cikgu tengok dalam KSSM rumus ni tak diberikan. So, hafal sikit lah. NP is mean, NPQ is variance. Okey, sisihan piawai terus dia square root dia. Okey, jom kita tengok sebiji dadu dilambung secara sebiji dadu adil. Kenapa adil? Maksudnya dia ada muka surat pada muka dekat dadu tu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan dadu Ibrahim pendek tu yang cerita cerita 40 penyamun tu kan. Okey, so dadu Ibrahim pendek tu dia semua nombor 2 kan. Semua angka 2. Okey, ni dadu yang adil. Disebut adil Okey, fair untuk dadu yang fair lah. Okey, ada 6 muka yang melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, fair dice lah orang panggil dalam bahasa Inggeris. Okey, dilambung sebanyak 1200 kali. Jinior lambung kan. Okey, so buat apa ni agak ni dia nak berzikir kot kan, dia lambung lah, tak apa, tak payah fikir. Okey, so 1200 kali dilambung, so N dia 1200. Cari mean dan sisihan piawai, bilangan angka 3 akan muncul. Okey, dia sebut dadu yang adil, so angka 3 dekat dadu yang adil ada sekali je daripada 6 permukaan. Okey, so dia 1/6 yang cikgu dah cerita dah itu kan. Okey, maka Q dia 5/6 sebab total P plus Q is equal to 0 kan. Equal to 0 pula. Okey, equal to 1 kan kalau kita tambah P dengan Q. Okey, so ni 1/6 sebab 1 permukaan je nombor 3 dekat permukaan dadu yang adil daripada 6 permukaan, so 1/6. Okey, so ni senang je. P kita, okey, sorry dia tanya mean, so kita kena tahu N dan P. So N kita ialah 1200, N mu sama dengan NP. Okey, so N 1200, P kita 1/6. Okey, so kita dapat kebarangkalian dapat nombor 3 tu secara puratanya. Okey, dalam 1200 lambungan tu secara puratanya 200 kali lah dapat nombor 3. Okey, secara purata Okey, bukannya memang tepat-tepat 200 secara puratanya lah. Okey, so tu mean. Sisihan piawai pula, hati-hati bila sisihan piawai dia ada square root nah. Okey, so NPQ. Okey, so kita nak ganti terus NP ni, nak ganti terus 200 pun tak apa sebab NP kita dah dapat kat atas ni. Okey, nak ganti 200 darab 5/6 pun boleh, ataupun nak rewrite balik N dia apa, P dia apa, Q dia apa pun boleh juga. So nak tulis balik lah cikgu, N dia macam ni. Okey, P dia 1/6, Q dia 5/6. Okey, so ni semua sampai sini. Ataupun NP ni kita nak tulis terus 200 darab 5/6 sama je. So kita akan dapatlah jawapan untuk sisihan piawai dia. Okey, so kamu kira lah nanti Okey, so cikgu nak terangkan yang ni tentang mean, variance dan sisihan piawai untuk taburan binomial. Okey, kita gerak sikit. Okey, kita tengok
soalan dia di bawah ni senang sahaja. Okey, cuma cikgu nak tunjuk nombor 3. Okey, tak adalah susah, cuma dia sembunyikan, dia tersirat sikitlah. Okey, kita kadang-kadang dia sembunyi tepi sebelah langsir pun kita dah tak nampak kan. Okey, so kita kena cari maklumat dia. Kita tengok nombor 3. Yang lain tu senang je. Satu eksperimen bernuali telah dijalankan sebanyak N kali. Okey, so berapa kali tak tahu, N kali. Didapati hasil eksperimen diperoleh adalah min 77. Sisihan pihak Y square root 28. Hitungkan nilai N. So, berapa kali dia buat eksperimen tu. So, kita pun tulislah min dia. Okey, so min kita tulis dalam bentuk rumus supaya kita tahu apa nanti yang kita boleh selesaikan persamaan dia nanti. Okey, so tulis macam tu. Okey, lepas tu sisihan pihak Y. Sisihan pihak Y macam ni dia punya simbol dia. Okey, dia NPQ. Okey, NPQ sama dengan square root 28. Macam tu. Okey, so kita dapat macam ni. Kita nak matikan siap-siap square root ni pun boleh juga. Dia sama je kiri kanan, zap. Okey, senang sikit. Kadang-kadang kita macam takut je dengan rumah panjang tu kan. Okey, so kita akan dapat NPQ sama dengan 28. Kita dapat macam ni. Okey, soalan dia nak N. Macam mana ni? P tak tahu, Q tak tahu. Okey, tapi kita tahu NP. Okey, NP kita tahu. NP is 77. NP, okey, NP mewakili min. So, min 77. Oh, yang ni 77 lah ni semua ni. NP lah kan. Okey, NP is 77. Okey, so maksudnya kita masukkan dalam tempat ni lah Okey, selesai persamaan serentak ataupun kita buat penggantian. So, 77Q is 28. Okey, so kita dapat macam ni. Maka kita pun dapatlah nilai Q kat sini. Nak cari N ni. Dapat Q. Q ialah 28 bahagi dengan 77, 4/11. Okey, 4/11 kecilkan Okey, 4/11. Okey, so tak jumpa lagi. Kita nak N, tak jumpa lagi N ni. Okey, so kita ganti balik dalam persamaan ni. Okey. Sebelum ganti tu kita kena tahu kalau Q ialah 4/11, kita tahu P dan Q ni jumlah dia akan jadi 1, maka P kita ialah 7/11. Automatik kita tahu. Okey, sebab jumlah dia akan jadi 11/11 ataupun 1. Okey, so maka NP ambil balik dalam kita punya equation yang pertama tadi. Min ialah 77. N tak tahu tapi P kita tahu 7/11. Kita tahu. Okey, equal to 77. Okey, so kita akan dapatlah N kita nanti. Okey, 11 kali 77 bahagi 7, 11 kali 11, 121. Oh, rupanya eksperimen tu dibuat sebanyak 121 kali. Okey, sekali lagi. Okey, maklumat yang pertama dia bagi equation. Dia tak bagi equation, dia bagi maklumat min sama dengan 77. This is our equation, first equation. Lepas tu dia bagi sisihan pihak Y equal to square root 28. Okey, kita tulis formula untuk sisihan pihak Y. Kita dapat square root 28 ni. Okey, kita cancel. Dapatlah equation yang melibatkan NPQ. NP kita tahu 77. Mewakili min. Okey, so dapat Q. Dapat Q, kita akan automatik dapat P sebab jumlah dia jadi 1. Lepas tu masuk balik dalam equation 1 tadi. Kita akan dapatlah nilai N. N ialah integer juga sebab bilangan eksperimen dilakukan. 1 kali ke, 2 kali ke, 3 kali ke. Dia mesti integer positif. Okay, so this is the type of solution lah for mean sisihan pihak Y ataupun variance dalam taburan binomial. Okay, kamu selesaikan, ada 2 soalan lagi kat situ. Cikgu dah buat dah. Okay, satu yang agak tinggi. Okay, ni pun senang sahaja. Semua tu boleh selesaikan. Okay, cikgu nak pergi dekat last part of our taburan binomial. Cikgu, kita selesaikan taburan binomial ni sebab apa ni kita dah gerak separuh jalan lah itu. So, kita habiskan je lah. Okay, boleh tengok video ni sekejap lagi. Okay, so last part of our taburan binomial is graph. Okay, graph yang paling senang dalam dunia lah cikgu rasa ni. Okay, graph taburan
binomial. Okey, graf taburan binomial. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, so graf dia ada paksi X, ada paksi Y lah. Okey, paksi X ni ialah nilai R. Okey, X sama dengan R. Okey, ni paksi X, paksi Y dia jangan ubah lah. Okey, paksi Y dia ialah nilai kebarangkalian. Okey, so ni paksi Y dia nilai kebarangkalian, paksi X ialah nilai R. Okey, so kita akan lukis graf ni lah. Okey, tengok soalan yang dekat sini. Okey, 1 duit shilling dilambung 2 kali. Okey, 1 duit shilling dilambung 2 kali. Okey, so kita tengok apa ni, senaraikan kesudahan yang mungkin. Okey, jika X mewakili bilangan gambar. Okey, so kita senarai yang mungkin tu 2 kali lambung. Okey, bila nak senarai dia duduk dalam bentuk set macam tu. Okey, dia mungkin gambar, mungkin angka. Okey, gambar angka. Lambungan pertama dapat gambar, lambungan kedua dapat angka. Mungkin juga kita lambung mula-mula kita dapat angka dulu, lepas tu baru kita dapat gambar. Okey, angka tu 20 sen ke semua tu kan. Okey, gambar tu yang gambar gambar apa kadang-kadang dia bunga raya lah apa semua tu kan. Okey, so mungkin juga kita dapat gambar, lepas tu dapat gambar juga untuk lambungan yang kedua. Ataupun sebaliknya kita tak dapat gambar langsung, angka juga. Okey, kita dapat macam tu. Okey, inilah kemungkinan dia, tak ada kemungkinan lain dah. Okey, so sekarang ni kita senaraikan kemungkinan. Okey, X mewakili bilangan kali dapat apa? Dapat gambar. Okey, so dapat gambar. Okey, kebarangkalian tau. Kebarangkalian. So, bilangan kebarangkalian ni NS dia. Okey, bilangan semua ada 4 lah. Okey, NS sama dengan 4. Okey, NS sama dengan 4. Okey, dalam ni. Okey, NS sama dengan 4. Okey, so sekarang ni, okey, yang dapat kosong. Kosong maksudnya X kosong tu maksudnya tak dapat langsung gambar. Cerita kita gambar cerita kita tentang gambar. So, X kosong maksudnya tak dapat gambar langsung. Berapa kali tak dapat gambar langsung? Sekali je. Sebab dia dapat angka dengan angka. So, sekali je. So, kita tulis kebarangkalian 1/4. Tak muat 1/4. Okey, 1/4 ni mewakili X sama dengan kosong kat sini lah. Tak muat cikgu tulis 1/4. Kalau tulis macam ni boleh lah. Ni 1/4. Okey, yang ada gambar sekali. Cerita kita gambar. So, gambar sekali je. So, ada berapa? Ni 1, ni 1. So, 2/4. So, cikgu tulis 2/4. Cikgu tak kecilkan ni. Cikgu tulis 2/4 je. Okey, yang gambar 2 kali. Ni cerita gambar. Sekali lagi tengok soalan. Cerita dia gambar. Gambar 2 kali ada berapa? 1 je kan? So, 1/4. Tengok jumlah dia. Jumlah dia akan dapat 4/4. Okey, jumlah bagi kebarangkalian mesti 1. Okey, jumlah ni semua akan dapat 1. Okey, so dia jadi 1 lah jumlah kebarangkalian dia dapat 1. Okey, so habislah kita isi tu. Okey, sekarang ni kita nak lukislah graf kita. Okey, cikgu bagi tahu tadi. Okey, graf kita graf yang sangat senang. Okey, X ni ialah R kita. R kita 0, 1, 2. So, kosong kat sini. Bukan kosong dekat asalan tu. Kosong kat sini. Ni X0, X1, X2. Cikgu ambil kat mana? Dekat nilai ni. X0, 1, 2 kat sini. Kosong dia dekat skala okey, dekat kita ambil senggat yang pertama ni. Okey, ni kebarangkalian. Kebarangkalian kita tulis 1/4. Kebarangkalian ialah yang ni. So, 2/4 untuk senggatan yang kedua ni. Okey, habislah. 3/4 ada kan? Okey. So, untuk X sama dengan kosong, kebarangkalian dia ialah 1/4. Ni 1/4. Ni 1/4. Okey, cikgu buat macam ni. Ni 1/4 ni. Okey, 1/4. Okey, untuk X sama dengan 1, 2/4. Ni 2/4. Okey, 2/4. Okey, lepas tu untuk X sama 2, 1/4 balik. 1/4 sama dengan ni lah. Okey, so 1/4. Buat elok-elok dengan pembaris. Okey, siap. Okey, jangan duk pergi buat poligon pula. Pergi tanda ni nak sambung lah cikgu. Pergi ikut sini sambung pula. Lepas tu tak nak lah nak buat macam histogram lah. Pergi buat petak-petak. Jangan. Okey, graf dia macam tu sahaja. Okey, graf dia kalau bersih dia macam tu sahaja. Okey, so 1/4.
2/4 dan 1/4 balik ikut nilai kebarangkalian dan nilai R yang sepadan. Okey. So ada juga cikgu tak nak tulis kat sini lah cikgu, sempit nak tulis kat sini boleh. Ni 1/4. Ada juga yang tulis kat sini ni 2/4. Okey, ni 1/4. Okey, jumlah dia mesti 4/4 ataupun 1. Habis graf kita macam tu je. Macam tu je graf untuk taburan kebarangkalian. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, tengok soalan yang kedua, dihilangkan satu kebarangkalian. Okey, X0 dia bagi nilai kebarangkalian, X1 dia bagi juga, X2 dia bagi juga, X2 dia tinggalkan, X2 dia suruh kamu cari. Okey, X3 dia bagi dan X4 pun dia bagi. So kita tahu kat sini. Okey, 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, so kita isilah 0.17 ni. Okey, dia tak payah ikut skala pun tak apa kat sini. Okey, 0.17. Okey, katakanlah ni 0.17. Mana yang paling rendah? 0.03. Okey. Okey, kita cari dulu Y kita. So, Y kita kalau kita kira tekan kalkulator. Okey, macam nak cari Y tu? Macam nak cari Y? Okey, so Y kita boleh cari dengan kita ambil satu tolak kebarangkalian yang lain. Tolak 0.17, tolak dengan 0.38, tolak kebarangkalian 0.1, tolak dengan 0.03, kita akan dapat Y. Okey, so kita akan dapat nilai Y. Senanglah, kita letak je kat situ nilai Y kita. Lepas tu kita lukis graf macam soalan nombor 1. Okey, so Y kita kena ada. Okey, so kat sini kita tulislah nilai kita. Okey, contoh yang paling rendah 0.03. Okey, so 0.03 dengan 4. Okey, so kat sini macam ni. Okey. Okey, lepas tu next nilai. Okey, kita kena cari Y dulu tengok yang mana. Okey, kamu tanda lah. Semuanya buat garis lurus yang sepadan. Okey, so cikgu tinggalkan kat kamu lah, senang je kan nak garis tu. Tak ada pembaris pakai IC. Okey, lepas tu bawah ni pun sama juga. Okey, so macam soalan nombor 4 ni dia tinggalkan. Dia tinggalkan untuk 6. Kamu kena carilah macam mana nak cari tu. Kamu dah tahu tadi macam soalan atas tadi. Okey, tengok soalan. Ni pun senang. Okey, so tengok cikgu buat satu lah. Cikgu buat soalan B. Okey, dia tanya kebarangkalian. Hitung kebarangkalian. Okey, so kebarangkalian maksudnya kena cari nilai yang sebelah ni. Okey, so kebarangkalian X lebih besar dan sama dengan 1. Okey, so kamu buat nombor ni kamu buat yang ni nanti. Okey, cikgu selesaikan yang ni. X lebih besar dan sama dengan 1. So kebarangkalian yang kita nak cari kebarangkalian X sama dengan 1. X sama dengan 2. Okey, dan X sama dengan 3. Okey, kita kena cari kebarangkalian untuk X1, 2 dan 3. Sebab lebih besar dan sama dengan 1. Okey, so kebarangkalian kita X sama dengan 1 ialah 4/9. Ni 4/9. Okey, tulis kat atas ni pun tak apa. 4/9. Kita nak 4/9. Ni 1/9. Okey, ni Okey, dan yang ni 2/9. Okey, so kita tambahlah 3 tu. Okey, 4/9 tambah dengan 1/9 tambah dengan 2/9. Okey, so dapatlah jawapan dia nanti untuk kebarangkalian X lebih besar dan sama dengan 1. Kamu cari X kurang daripada 2. Okey, kurang daripada 2 berapa? Kamu cari sendirilah yang tu. Okey, so tu tentang graf bagi taburan kebarangkalian. Senang je, graf dia straight macam tu je. Okey, tak payah duk sambung-sambung buat petak-petak histogram, tak payah duk buat poligon ke apa. Straight macam tu sahaja. Okey, dengan paksi Y-nya kebarangkalian dan paksi X-nya ialah nilai R. Okey. Lepas tu ada soalan dekat sini, selesaikanlah graf kat situ. Okey, dan ada juga soalan-soalan yang melibatkan taburan binomial lagi lah. Okey, ada kat situ. Okey, tengok hati-hati soalan dia bagi. Okey, macam soalan nombor 4, last one. Okey, last one cikgu terangkan soalan nombor 4 ni. Okey, dalam sebuah sekolah 4 daripada 10 orang pelajar didenda. Okey, cerita dia didenda. Okey, kerana membawa telefon ke sekolah. Kalau kat sekolah kita tu ramailah kena denda kan. Okey, so jika 6 orang dipilih secara rawat, N is 6. Okey, dia
ialah nilai semua sekali lah. Cari kebarangkalian seorang tidak didenda. Okey, R sama dengan seorang tidak didenda. Oops, tidak didenda. Okey, so ni didenda. So N kita tahu, R kita tahu, tapi kita tak tahu P dan Q. Oops, macam mana nak cari P dan Q? Okey, so P dan Q ni ada dekat sini. 4 daripada 10, meaning that's 4/10. Okey, 4/10 ni ataupun cikgu kecilkan naik 2/5. 2/5 ni didenda. Okey, hati-hati dengan soalan didenda. Okey, so kita tulis dulu yang tak didenda. Okey, 3/5 tak didenda. Okey, tidak didenda. Tidak didenda. Okey, so kita kena kenal pasti P dan Q kita. Cerita dia tidak didenda. Okey, kat sini tidak didenda. So this is our P. Ni P kita. Tidak didenda, P kita 3/5. Ni adalah Q kita. So kita kena baca cerita ni perhabis dulu. Okey, cerita dia kena tahu sampai habis. Okey, tabayun orang kata kan. Jangan duk main taram je, pergi viral je kan. Kita kena tengok cerita dia apa dia. Okey, so P adalah 3/5, Q adalah 2/5. So hati-hati. R memang 1 lah sebab cerita dia tidak didenda. So kita akan ambil X dia tidak didenda. Okey, tidak didenda. Cerita dia tidak didenda. Okey, so kita bolehlah masuk dalam rumus kita. P X sama dengan R. R ialah 1. Okey, so N ialah 6, C 1. Okey, P kita kosong betul. Okey, P kita ialah 3/5. Okey, tidak didenda 3/5 kuasa 1 darab dengan 2/5 kuasa 5. Okey, so kamu kiralah dia punya kebarangkalian dia. Okey, so tu soalan yang ada tersirat dia sembunyikan P dan Q. P dan Q 4/10 tu 4 daripada 10. So dia kebarangkalian. Okey, so yang lain-lain tu semua boleh settle lah. Okey, sana. Senang. Okey, semua senang. Ada lagi tak? Habis. Okey. Okey, so kita tamatlah taburan binomial kita. Kita tinggal taburan normal lagi. Okey, taburan normal kita akan tengok nantilah. Okey, lepas kita habis cuti seminggu ni. Okey, kita akan tengok taburan normal. Okey, so settlekan modul kita. Okey, sampai taburan binomial. Okey, habiskan modul ni lah. Okey, lepas tu habislah kita punya taburan binomial. Okey, so tu je untuk rakaman kali ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.